Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada video kali ini, kami akan berkongsi perkara yang berkaitan dengan amalan gaya hidup sihat. Assalamualaikum dan bismillahirrahmanirrahim. Saya Izzaz. Saya akan menerangkan sedikit tentang kebaikan dan kepentingan serat yang diperlukan oleh badan kita. Seperti rakan-rakan yang sedia maklum, apakah itu serat? Serat ialah yang mudah kita peroleh ialah daripada buah-buahan, bijiran, oats dan kacang pil. Dan kita sebagai rakyat Malaysia, pastinya kita mudah peroleh daripada buah-buahan seperti pisang, timun, anggur, orange, apple dan sebagainya. Antara kebaikan-kebaikan serat ialah kita dapat mengawal pengambilan kolesterol yang tinggi dan kita dapat mengawal kadar gula yang tinggi dan kita akan mudah rasa kenyang. Dan yang keempat, kita dapat mengawal sistem pencernaan di dalam badan kita agar berfungsi dengan lebih baik. Dan kita juga dapat mengelakkan daripada penyakit sembelit. Daripada pengalaman saya sebagai pelajar asrama ialah saya ialah seorang penggemar buah-buahan. Malah saya mempunyai rakan yang tidak gemar akan buah-buahan. Sebagai pelajar asrama, mestilah kita akan wajib peroleh buah-buahan daripada setiap kali satu hidangan, betul tak? Daripada tengah hari ataupun petang kita akan dapat satu buah-buahan. Tapi yang saya peliknya, rakan saya dia akan tawarkan kepada saya, Izzah, kau nak tak buah-buahan? Saya pun pelik, dalam seminggu tu macam okey lah. Tapi rakan saya ni ialah setiap hari dia akan tawarkan kepada rakan-rakannya. Saya pun cakap, kenapa kau tak suka ke buah-buahan? So dia cakap, maaf, setiap kali aku makan aku akan rasa loya dan muntah, nak muntah. Lepas tu saya pun terfikir, ada juga yang macam ni. Bermaksud bukan semua orang yang suka buah-buahan. Saya pun fikirkan mungkin seseorang tidak suka pisang tapi dia suka buah-buah lain. Tapi rakan saya ni semua buah-buahan dia tak makan. Dan sebagai seorang yang tidak gemar buah-buahan, seeloknya perolehlah vitamin daripada pusat kesihatan ataupun mendapatkan nasihat daripada doktor-doktor pakar. Tahukah anda bahawa Malaysia merupakan negara tertinggi di Asia Tenggara yang mempunyai kadar obesiti yang tertinggi di Malaysia? Dan bilangan penyakit yang tak berjangkit juga semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dr. Hidayatul Raziah, Ketua Editor Malaysia Medical Gauze, telah menyatakan dalam artikelnya bahawa kita perlu tangani dua risiko utama penyakit tak berjangkit. Apa dia? Yang pertama, amalan pemakanan yang tidak sihat, dan yang kedua, kurangnya amalan bersenam dalam kalangan rakyat Malaysia. Kebanyakan pesakit Dr. Raziah yang berumur 60 tahun ke atas mengalami penyakit-penyakit seperti ini kerana mereka dah susah untuk mengubah gaya hidup amalan mereka. Sebab kata pepatah Arab, al-wiqayah khairun minal ilaj. So, apa kita nak buat? Bermula daripada sekarang lah, daripada usia muda ini, kita sama-sama jaga diri kita, sayangi diri kita baik-baik. Saya ingin kongsikan tips diet ataupun pemakanan yang sihat daripada buku panduan pinggan sihat Malaysia yang dinamakan sebagai suku separuh. Apa itu suku-suku separuh? Suku-suku separuh adalah suku ni daripada karbohidrat seperti nasi, kuih tiaw, mi dan lain-lain. Dan suku lagi adalah makanan-makanan berlauk yang protein seperti daging, ayam dan juga ikan. Dan lagi separuh kita bahagikan khas untuk buah-buahan dan sayur-sayuran. Oleh itu, marilah sama-sama kita amalkannya. Bagi siapa yang kat luar sana nak diet, jangan lupalah untuk amalkan. Orang di luar sana tak tahu bahawa mereka fikir diet ni tak makan apa-apa. Salah, sebenarnya diet ini lagi memerlukan sarapan. Sebab apa? Sarapan ni sangat penting. Sebab sarapan ni adalah tunjang utama yang akan menampung segala apa aktiviti harian yang kita akan buat. Semua orang inginkan badan yang sihat, tapi tak semua orang yang berusaha untuk mendapatkannya. Jadi apalah guna kita mencari tips-tips dan tanya dari pelbagai pihak jikalau ia tak bermula daripada kesedaran diri sendiri. Jadi kuatkan semangat, tekadkan azam, berusaha, insya-Allah kita mesti boleh. Tahukah anda, aktiviti senaman juga boleh dipilih mengikut kesesuaian diri masing-masing. Namun, bagaimanakah cara untuk kita memilih aktiviti yang sesuai untuk diri kita? Ini jawapannya. Aktiviti senaman ini terbahagi kepada 3 tahap, iaitu intensiti rendah, sederhana dan tinggi.
Jadi, mari kita pergi ke satu persatu. Yang pertama, bagi intensiti rendah, iaitu termasuklah mengemas rumah, berjalan santai, mencuci kereta, yoga ataupun tai chi. Aktiviti ini boleh dilakukan selama 60 minit. Bagi intensiti sederhana, perkara yang boleh dilakukan adalah seperti senam aerobik, berbasikal, berjalan pantas, mendaki bukit, berenang dan juga menari. Aktiviti ini boleh dilakukan selama 30 hingga ke 60 minit. Sebagai tambahan, intensiti sederhana ini adalah digalakkan kepada golongan dewasa, iaitu selama 30 minit untuk 3 hari seminggu bagi mengekalkan tahap kecergasan dan kesihatan yang baik. Bagi intensiti tinggi pula, antara aktiviti yang melibatkan intensiti tinggi adalah seperti bermain bola sepak, badminton, hoki, futsal dan olahraga. Aktiviti ini pula boleh dilakukan selama 20 hingga ke 30 minit. Jadi apakah kebaikan kita memilih senaman dengan betul? Tentulah senaman itu dapat berfungsi dengan baik sehingga memberikan kebaikan kepada diri kita. Antara kebaikan yang kita peroleh daripada senaman tersebut adalah meningkatkan kecergasan dan keyakinan diri, menguatkan otot-otot jantung dan paru-paru, memperbaiki sistem hadaman, membantu peredaran darah dan yang paling utama mencapai dan mengekalkan berat badan yang unggul. Jadi, apa kata Amar? Hari ini Amar nak kongsikan beberapa tips untuk kekal cergas dan melakukan senaman. Kita semua tahu bahawa senaman menyihatkan tubuh badan. Tapi kita selalu cakap tak ada masa, tak ada duit nak pergi gym. Lebih baik lepak tak buat apa kan? Korang tahu tak, tanpa keluarkan duit dan duduk rumah, korang boleh senam tau. Jom, Amar kongsikan beberapa tips. Yang pertama, lakukan senaman untuk diri anda. Macam mana? Sematkan dalam hati bahawa senaman yang dilakukan adalah untuk diri kita, untuk diri anda. Manfaatnya akan kembali kepada diri anda. Okey, yang kedua, mulakan dengan langkah yang kecil. Macam mana? Sebagai contoh, berlari. Kita ingin berlari 10 km dalam sehari. Namun perkara ini adalah mustahil untuk kita buat. Sebab apa? Badan kita memerlukan daya tahan dan kebiasaan untuk melakukan aktiviti fizikal. Apabila badan kita dah selesa dengan perbuatan tu, jadi kita boleh up level seterusnya. Baiklah, yang ketiga, carilah teman atau kumpulan. Dengan ini, anda boleh bersenam bersama-sama dengan teman anda. Hal ini akan menyebabkan anda lebih semangat dan lebih istiqomah dalam bersenam. Okey, yang terakhir Amar kongsikan, jadikan senaman sebagai rutin pertama di pagi hari. Hal ini akan menjadikan diri anda lebih cergas sepanjang hari.